Penentangan ini telah dilakukan oleh Presiden Sukarno kerana cita-cita tingginya menentang penjajahan di Nusantara sebagai perang mengenai masa depan Tanah Melayu, Brunei, Sabah dan Sarawak dan menyalakan semula semangat anti penjajahan terhalang akibat daripada pengisytiharan penubuhan Malaysia pada 16 September 1963. Pada 1961, Borneo dibahagikan kepada 4 pentadbiran. Kalimantan, sebuah negeri milik Indonesia yang terletak di selatan Kalimantan. Di utara merupakan Kerajaan Brunei dan 2 negeri di bawah pentadbiran British, Sarawak dan Borneo Utara British yang kemudiannya diberi nama sebagai Sabah. Sebagai bahagian daripada pengunduran daripada pentadbirannya di Asia Tenggara, British cuba menggabungkan pentadbirannya di Kalimantan dengan semenanjung Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. Rancangan ini dibantah keras oleh Presiden Indonesia, Presiden Sukarno. Beliau berpendapat bahawa Malaysia ialah sebuah rekaan British dan penubuhan Malaysia hanya akan memberikan pihak British menguatkan lagi kuasa jajahannya di Kepulauan Borneo ini sehingga memberi ancaman besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat dakwaan atas Sabah dengan alasan negeri itu mempunyai hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Di Brunei, pemberontak Kalimantan Utara TNKU memberontak pada 8 Disember 1962. Mereka melakukan cubaan menculik Sultan Brunei dan merampas ladang minyak dan menjadikan orang Eropah sebagai tebusan. Sultan Brunei berjaya melepaskan diri dan baginda meminta pertolongan dari British. Baginda mendapat bantuan ketenteraan British, Persekutuan Malaysia dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Disember, Komander Timur Jauh Inggeris British Far Eastern Commander menyeru bahawa seluruh pemberontakan utama telah berjaya dipatahkan dan pada 17 April 1963 pemimpin pemberontak ditangkap dan pemberontakan tersebut berakhir. Ganyang Malaysia. Filipina dan Indonesia secara rasminya bersetuju untuk menerima pembentukan Malaysia apabila majoriti di daerah yang menghadapi konflik membuat pilihan dalam satu pungutan suara yang dikelolakan oleh PBB. Sukarno pada mulanya mengambil pendirian menyokong penubuhan Malaysia. Menteri Luar Indonesia iaitu Dr. Subandrio pernah mengucapkan selamat kepada usaha Persekutuan Tanah Melayu menubuhkan Malaysia. Namun sikap Indonesia telah bertukar dan berusaha menentang keras penubuhan negara Malaysia daripada menjadi sebuah negara yang bebas. Sukarno ternyata mempunyai ego yang kuat sehingga sanggup menghina dan mengutuk Malaysia secara terus-menerus dalam sidang kemuncak yang diadakan di Manila. Selain daripada kritikan yang keras, beliau juga bertindak memutuskan hubungan politik, ekonomi dan sosial dengan Persekutuan Tanah Melayu. Semenjak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur berlaku, para penunjuk perasaan mengepung bangunan Duta Indonesia dan bertindak mengoyakkan gambar Sukarno dan membawa lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Sukarno yang berang akibat tindakan itu mengutuk perbuatan tunku yang memijak-mijak lambang negara Indonesia dan beliau ingin membalas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Namun hal ini dinafikan oleh Tunku, malah beliau sendiri mempersoalkan tindakan segelintir penunjuk perasaan yang memijak-mijak lambang tersebut. Namun sehingga kini tiada bukti yang dapat mengukuhkan perbuatan tersebut, sama ada perkara tersebut benar-benar dilakukan oleh Tunku atau ada segelintir pihak yang cuba mengapi-apikan keadaan pada masa itu. Pada hari Ahad 20 Januari 1963 yakni ketika suatu perhimpunan berlangsung, Menteri Luar Indonesia, Dr. Subandrio telah mengumumkan konfrontasi terhadap Malaysia. Akibat daripada itu, Kepala Staf Strategik Angkatan Darat Indonesia, Jeneral Achmad Yani telah menasihati Presiden Sukarno agar tidak terus melancarkan konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi hanya menyebabkan tentera British dan Australia terlibat langsung berdepan dengan tentera Nasional Indonesia. Presiden Sukarno menyifatkan nasihat itu hanya membelakangi arahannya. Sebaliknya, pengumuman Dr. Subandrio diangkat sebagai dasar subversif baru yang aktif dilaksanakan di Indonesia terhadap semua wilayah Malaysia. Perang. Dalam usaha Sukarno yang menentang penubuhan negara Malaysia, beliau juga telah memulaukan laporan Suruhanjaya Kobold yang ditugaskan pada tahun 1962 yang bertujuan untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak terhadap penubuhan Malaysia. Sukarno telah melancarkan kempen Ganyang Malaysia pada awal 1963. Konfrontasi Sukarno telah berubah daripada sekadar perang kata-kata menjadi konfrontasi ketenteraan. Hal ini berlaku selepas Suruhanjaya Khusus PBB yang dibentuk untuk mengumpul pendapat rakyat setempat tentang pembentukan Malaysia. Sukarno menjadi semakin tersinggung apabila Tunku mengumumkan terbentuknya Malaysia sebelum Komisi PBB itu mengumumkan hasil siasatannya. Pada 12 April 1963, sukarelawan perang dan para gerila Indonesia mula bertindak menyelinap masuk ke dalam sempadan Malaysia. Ketika ini, penyelinapan dan pencerobohan masuk mula dengan menyerang Balai Polis Terbedu di Sarawak yang terletak kira-kira 5 km daripada sempadan Indonesia. Tugas penyelusupan diletakkan di bawah bahu meja Beni Mordani. Namun begitu, serangan berjaya dipatahkan oleh Regimen Askar Melayu di Raja Malaya dan Askar Gurkha.
Pada 29 Disember 1963, gerila perang Indonesia telah melancarkan serangan mengejut ke pos tentera di Kalabakan, Tawau, Sabah. Serangan mengejut ini dilakukan ketika anggota tentera daripada Kompeni C, Regimen Ketiga Askar Melayu Diraja sedang bersiap-siap untuk solat Isyak. Serangan ini telah ditentang oleh askar Melayu Diraja Malaya dan menyebabkan sukarelawan perang Indonesia berundur ke sempadan mereka. Pada 1964, gerila Indonesia mulai menyerang wilayah di semenanjung Malaysia. Pada bulan Ogos, 16 ejen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktiviti tentera Indonesia di sempadan meningkat. Sehubungan itu, kerajaan Malaysia mengerahkan Angkatan Tentera Malaysia termasuk Regimen Askar Melayu Diraja dan Regimen Askar Wataniah bersiap sedia untuk menangani ancaman ganas Indonesia. Tentera Laut Diraja Malaysia dikerah untuk mempertahankan perairan Malaysia. Keanggotaan pasukan tentera Malaysia hanya sedikit yang dikerah dan diletakkan di bahagian pos kawalan sempadan dan kawalan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah pencerobohan gerila Indonesia ke Malaysia. Selain pasukan tentera, Kerajaan Persekutuan Malaysia turut menghantar sepasukan polis dari pelbagai cawangan untuk membantu pasukan tentera mempertahankan tanah air. Cawangan tugas am, sukarelawan polis dan polis bantuan ditugaskan untuk mengawal dan membuat rondaan di kampung-kampung dan di kawasan bandar. Sekatan jalan raya dengan pihak tentera dijalankan dengan ketat dan pemeriksaan ke atas orang awam turut dijalankan bagi memastikan tiadanya ejen Indonesia yang menyusup masuk ke dalam bandar dan kampung-kampung dengan menyamar sebagai orang awam. Cawangan khas ditugaskan untuk membantu Kor Risik Diraja melakukan tugas risikan terhadap kegiatan dan aktiviti subversif yang dilakukan oleh tentera Indonesia, manakala pasukan polis marin membantu tentera laut Diraja Malaysia melakukan tugas rondaan di perairan negara serta pasukan polis hutan diatur gerakkan bersama tentera darat memburu gerila Indonesia yang menyusup masuk ke dalam hutan. Pada 16 Ogos, sepasukan Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 orang gerila Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam kempen tersebut, namun mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Persekutuan Malaysia ditubuhkan secara rasmi pada 16 September 1963. Brunei menolak gabungan dengan Malaysia dan Singapura keluar di kemudian hari. Ketegangan berlaku di kedua belah pihak di Selat Melaka. 2 hari kemudian para perusuh membakar kedutaan Britain di Jakarta. Beratus-ratus perusuh menyerbu kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, ejen Indonesia ditangkap dan wartawan media masa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Di sempadan Kalimantan, telah berlakunya pertempuran di kawasan sempadan. Gerila Indonesia dan pasukan separa tenteranya cuba menceroboh Sarawak dan Sabah tetapi gagal. Sebahagian besar pihak yang terlibat konflik bersenjata dengan Indonesia ialah askar Britain dan Australia, terutama sekali pasukan khas mereka iaitu Special Air Service SAS. Dianggarkan, seramai 2,000 komando Indonesia Kopassus dan 200 anggota SAS British, Australia dan New Zealand terbunuh setelah bertempur di hutan Kalimantan dengan trooper James Condon daripada anggota 22 SAS British menjadi korban pertama dalam pertempuran tersebut. Pada 17 Ogos, pasukan payung terjun mendarat di pantai barat daya Johor dan cuba membentuk pasukan gerila. Pada 2 September 1964, pasukan payung terjun mendarat di Labis, Johor. Pada 29 Oktober 52 anggota tentera Indonesia mendarat di Pontian di sempadan Johor, Melaka, tetapi ditangkap oleh pasukan Regimen Askar Melayu Diraja dan New Zealand, manakala yang selebihnya berjaya ditahan oleh pasukan polis hutan di Batu 20 Muar, Johor. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia menjadi semakin tegang apabila Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap PBB pada bulan Disember 1964. Sebagai protes kepada penyertaan Malaysia menjadi anggota PBB, Indonesia telah menarik diri daripada keanggotaan PBB pada Januari 1965. Sebagai tandingan Olimpik, Sukarno turut menyelenggarakan Ganevo Games of the New Emerging Forces yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10 hingga 22 November 1963. Pesta olahraga ini disertai oleh 2,250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropah dan Amerika Selatan, serta didatangi oleh 500 orang wartawan asing. Pada Januari 1965, Australia bersetuju untuk menghantar pasukan tenteranya ke Kalimantan setelah mendapat permintaan daripada Malaysia. Tentera Australia menghantar 3 regimen Diraja Australia dan Regimen Australian Special Air Service. Dianggarkan seramai 14,000 pasukan tentera British dan Commonwealth di Australia pada ketika itu. Secara rasminya, tentera British dan Australia tidak dapat melakukan serangan melalui sempadan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service, baik British maupun Australia, menyusup masuk secara rahsia. Australia melakukan penyusupan ini pada 1966.
Pada pertengahan 1965, Indonesia mula menggunakan pasukan rasminya setelah kesemua pasukan komando dan sukarelawan yang melakukan penyusupan di Malaysia gagal. Pada 28 Jun mereka menyeberangi sempadan ke timur pulau sebatik berhampiran Tawau, Sabah dan cuba melakukan serangan dan sabotaj ke atas kem Regimen Askar Melayu Diraja di Tawau, namun cubaan itu gagal kerana kem itu berhampiran dengan balai polis dan disedari oleh anggota-anggota polis di situ dan berjaya mematahkan cubaan itu. Akhir konfrontasi. Menjelang akhir 1965, Jeneral Suharto memegang tampuk pemerintahan Indonesia setelah berlakunya rampasan kuasa. Oleh kerana konflik dalaman negara, keinginan Indonesia untuk meneruskan konfrontasi dengan Malaysia berkurangan dan peperangan telah reda. Pada 28 Mei 1966, sebuah rundingan dilakukan di Bangkok. Kerajaan Malaysia dan Indonesia mengumumkan perdamaian setelah Suharto menghantar Adam Malik sebagai wakil untuk berunding dengan Tunku Abdul Rahman. Kekerasan berakhir pada bulan Jun dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Ogos dan dirasmikan 2 hari kemudian. Penghancuran PKI dan elemen-elemen politik kiri dan peletakan jawatan oleh Sukarno telah menyebabkan perubahan mendadak dalam kestabilan politik Indonesia pada tahun 1965. Indonesia secara rasminya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia pada tahun 1967. Akibat konfrontasi ini merupakan salah satu penyebab pendekatan Presiden Sukarno dengan Parti Komunis Indonesia menjelaskan aktiviti ketenteraan yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S Gestok Gerakan 1 Oktober dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan pemerintah tertinggi tentera darat. Pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 tidak disenangi oleh Indonesia dan Filipina tetapi juga tidak diiktiraf oleh Pakistan melalui Menteri Luar Pakistan, Zulfikar I. Bado. Malaysia tidak dijemput menghadiri sidang kemuncak Afri Asia 1965 di Algeria. Malahan wakil Malaysia turut dihalang menghadirinya. Rampasan kuasa Algeria 1965 dapat menjatuhkan Presiden Algeria, Ahmad Ben Bella. Sekiranya Jeneral Suharto yang ditugaskan Sukarno menggerakkan tentera Indonesia rasmi menyerang Malaysia, peperangan terbuka pasti akan berlaku. Armada British berlabuh di Laut Cina Selatan lengkap dengan senjata nuklear dan bersiap sedia menyerang Jakarta jika perlu. Tentera Amerika pula sedang terlibat dalam Perang Vietnam dan tidak mahu Indonesia jatuh ke tangan komunis. CIA memberi 50 juta rupiah, walkie-talkie dan ubat-ubatan kepada Adam Malik. Adam Malik bertemu buat pertama kali dengan Tunku sebelum solat Jumaat di Masjid Negara. Gerakan 30 September 1965 G30S berlaku apabila komunis PKI pimpinan Lieutenant Kolonel Untung Syamsuri membunuh 7 panglima tentera. Namun Jeneral Haris Nasution selaku Menteri Pertahanan Indonesia terselamat. Suharto muncul sebagai orang kuat tentera yang baru. Hubungan Malaysia-Indonesia semakin kembali akrab.